Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tolud bin Abdullah 058624 daripada kumpulan 1 Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat. Dan kumpulan kami memilih topik yang pertama iaitu pengenalan kepada teknologi maklumat. Dan insya-Allah saya akan membentangkan iaitu sedikit sebanyak sejarah teknologi maklumat dan komputer generasi pertama. Baiklah. Istilah teknologi maklumat ini muncul sekitar tahun 1970-an. Walau bagaimanapun, konsep yang asas berkenaan teknologi maklumat ini dikesan jauh lebih lama. Dan teknologi maklumat ini merupakan teknologi yang mana untuk memproses data. Ruang lingkup perbahasan teknologi maklumat ini sangatlah luas, seperti berkaitan dengan aspek yang melibatkan pengurusan, pemprosesan maklumat. Secara mudahnya yang dapat kita lihat pada hari ini ialah dengan penggunaan komputer, iaitu kita menyimpan, melindungi, memproses, memindah dan mendapatkan maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Baiklah, definisi teknologi maklumat ini boleh diringkaskan sebagai satu proses penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat dengan perantaraan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi ini disifatkan dengan satu alat yang memudahkan cara yang menjadikan maklumat itu tersebar dengan laju dan pantas. Sebenarnya teknologi maklumat ini tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, malah ianya juga melibatkan seperti televisyen, telefon dan banyak lagi yang seumpamanya. Baiklah, kita beralih kepada komputer generasi yang pertama. Secara umumnya, komputer ini dapat didefinisikan sebagai satu peralatan elektronik yang mana terdiri daripada beberapa komponen, yang mana komponen ini bekerjasama antara komponen dengan satu komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi. Adapun contoh-contoh komponen yang dapat kita lihat ialah seperti monitor, CPU, papan kekunci, keyboard, tetikus, mouse dan sebagainya. Pada saat ini kita dapat lihat komputer sudah canggih dan tidak seperti komputer yang sebelum ini, yang mana pada dalam sejarah komputer, komputer yang generasi pertama dicipta dengan saiz yang besar. Semasa komputer generasi pertama ini dicipta, komputer ini dilengkapi dengan vacuum tube, yakni tabung hampa udara, yang mana vacuum tube ini berfungsi sebagai komponen yang menguatkan signal. Bahan yang terdiri daripada komputer ini kebanyakannya ialah daripada material kaca, sehingga menyebabkan adanya kelemahan daripada komputer generasi pertama ini. Dengan banyaknya kaca, ianya mudah pecah dan mudah panas. Dan dengan adanya komponen tambahan dan akhirnya komputer yang generasi pertama ini berjaya dicipta dan siap pada tahun 1946, iaitu
komputer elektronik yang pertama yang dicipta di dunia, yakni yang bernama ENIAC. Ianya merupakan mempunyai saiz yang besar dan terdapat sekitar 18,000 tabung vacuum tube dan memerlukan ruangan yang khusus, dan komputer ini memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan menyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Aiman bin Rohizat, 057759. Seterusnya, sejarah komputer generasi yang kedua, yang bermula apabila pada tahun 1948, penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor telah menggantikan tube vacuum yang ada pada di TV, radio dan komputer, sehingga mengakibatkan berubahnya saiz mesin-mesin elektrik ini yang asalnya berukuran besar menjadi lebih kecil. Transistor mula dipakai dalam teknologi komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang merupakan pengembangan memori inti magnetik ini telah membantu pengembangan komputer generasi yang kedua menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih mudah digunakan dan lebih jimat tenaga elektrik. Mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Syarikat IBM telah menciptakan superkomputer bernama Stretch dan Spiralian membuat komputer bernama LARC. Komputer ini diciptakan adalah untuk kegunaan amal teknologi atom dan telah dapat membantu para pengkaji menangani sejumlah data yang besar dan merupakan sebuah kemampuan yang sangat diperlukan oleh ahli saintis yang mengkaji atom. Mesin komputer LARC ini sangatlah mahal pada masa itu. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan, iaitu satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lagi satu ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua ini telah menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kod biner. Pada awal tahun 1960-an, bermulalah kemunculan komputer generasi kedua yang berjaya di bidang pasaran. Sebagai salah satu contoh komputer yang berjaya pada masa itu adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh syarikat besar telah memakai komputer generasi kedua ini sebagai alat untuk mengurus dan memproses maklumat kewangan perniagaan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibiliti kepada komputer itu. Fleksibiliti ini telah meningkatkan kerja komputer dengan harga yang sesuai dengan penggunaan komputer untuk perdagangan. Beberapa bahasa pemrograman mulai muncul pada ketika itu, seperti Common Business Oriented Language dan Formula Translator telah mula diperkenalkan dan digunakan. Bahasa pemrograman ini telah menggantikan kod mesin yang rumit dengan ayat komputer dan formula matematik yang lebih mudah difahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dari mengatur sistem komputer. Kemudian muncullah berbagai pekerjaan yang baru di bidang komputer seperti pemrograman, analis, teknisian komputer dan lain-lain. Kemudian, sejarah komputer generasi ketiga. Generasi ketiga mempunyai perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 hingga 1971. Meskipun transistor memiliki kemampuan yang melebihi tube vacuum, tetapi transistor terlalu besar dan cepat panas yang berpotensi menyebabkan kerosakan pada bahagian-bahagian dalam komputer.
Transistor yang dianggap tidak efisien ini telah membuat manusia mencari penyelesaian lain yang telah ditemukan pada batu kuarsa, quartz rock. Seorang jurutera di Texas Instruments bernama Jack Kilby mengembangkan litar integrasi yang dalam singkatannya IC, Integrated Circuit, pada tahun 1958. Integrated Circuit dapat menggabungkan 3 komponen elektronik dalam sebuah cakra silikon yang kecil terbuat daripada pasir kuarsa, daripada batu quartz rock tadi. Kemudian para ilmuwan telah berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang dinamakan sebagai semiconductor. Kemudian terhasillah sebuah komputer yang semakin kecil kerana komponen-komponennya yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam sebuah chip sahaja. Kemajuan komputer generasi ketiga yang lain adalah penggunaan sistem operasi, operating system, iaitu sebuah sistem yang memungkinkan mesin dapat menjalankan pelbagai program yang berbeza secara sekaligus dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Seterusnya, sejarah komputer generasi yang terakhir, iaitu generasi yang keempat. Sejak tahun 1971, pengembangan Integrated Circuit IC terus berkembang ke arah yang lebih efisien dengan dikembangkannya Large Scale Integration IC ini yang dapat menampung ratusan komponen kepada Very Large Scale Integration sehingga menjadi Ultra High Scale Integration yang mampu hingga jutaan komponen berada dalam satu chip sahaja. Generasi ini merupakan generasi yang menggunakan komponen dasar iaitu microprocessor. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam menciptakan chipset pada masa itu. Pada masa yang sama, penggunaan komputer bukan sahajalah digunakan pada syarikat perniagaan sahaja, malah telah banyak digunakan oleh orang awam untuk kegunaan persendirian mereka. Antara contoh komputer pada generasi itu adalah IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PS2, IBM PC 386, Pentium 2, Pentium 3 dan Pentium 4 dan AMD K6. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya saya Muhammad Hafizan bin Azman Shah, nombor metik 057917, ingin membentangkan tentang kepentingan teknologi maklumat kepada bidang-bidang yang berikut. Antaranya adalah pendidikan, bidang pengeluaran, bidang perdagangan dan bidang perhubungan, dan yang terakhir adalah bidang pekerjaan. Okey, yang pertama adalah kepentingan teknologi maklumat di dalam bidang pendidikan. Antara kepentingannya adalah meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam sistem pengurusan sekolah. Pengurusan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP amat penting untuk membantu guru dan kerani untuk menguruskan sistem pengurusan sekolah. Oleh itu, antara teknologi maklumat yang mereka dapat gunakan seperti komputer, LCD, CD, pendrive, internet dan sebagainya. Semua alat ini mempunyai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri dalam menjalani proses PDP di sekolah. Contohnya, guru-guru dapat menyimpan maklumat-maklumat untuk mengajar di dalam aplikasi teknologi yang telah disediakan. Selain itu, kerani dapat menyimpan maklumat penting yang berkaitan dengan sekolah di dalam fail komputer dengan selamat. Yang kedua, kepentingannya di dalam bidang pendidikan adalah dapat menaik minat murid untuk belajar. Penggunaan ICT juga boleh menaik minat murid untuk meneruskan PDP. Hal ini demikian kerana murid-murid pada hari ini sangat gemar menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian seperti telefon pintar dan komputer. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, kita perlulah peka dalam perkembangan yang sedang berlaku.
Penggunaan ICT dalam bilik darjah akan mewujudkan suasana pembelajar yang lebih aktif dan menyeronokkan. Hal ini demikian kerana murid-murid akan tertarik dengan penggunaan slide yang canggih, bunyi-bunyi yang dapat dihasilkan melalui perisian yang canggih dan sebagainya. Dan kepentingan teknologi maklumat yang ketiga untuk bidang pendidikan ialah menjimatkan masa pencarian maklumat. Penggunaan teknologi dalam PDP boleh menjimatkan masa seseorang guru dan murid untuk mendapatkan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Hal ini demikian kerana melalui kemudahan internet, guru dan murid boleh membuat pencarian di hujung jari sahaja. Maklumat tersebut akan terpapar pada skrin komputer. Guru dan murid ini tidak perlu mencari akhbar-akhbar lain untuk mengutip maklumat. Namun begitu, kaedah ini masih boleh digunakan, tetapi teknologi yang ada pada masa kini lebih memudahkan guru serta menjimatkan masa guru itu sendiri. Dan kepentingan teknologi maklumat yang ketiga dalam bidang pendidikan adalah dapat menjimatkan masa pencarian maklumat. Penggunaan teknologi dalam PDP juga boleh menjimatkan masa seorang guru dan murid untuk mendapatkan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Hal ini demikian kerana murid dan guru dapat mencari maklumat itu hanya di hujung jari sahaja, dan maklumat itu akan terpapar di skrin. Selain itu, guru dan murid tidak perlu lagi mencari akhbar-akhbar lama untuk mengutip maklumat. Namun begitu, kaedah ini masih boleh digunakan. Tetapi teknologi yang ada pada masa kini lebih memudahkan guru serta murid dan dapat menjimatkan masa mereka. Okey, seterusnya kepentingan teknologi maklumat dalam bidang pengeluaran. Antaranya adalah dapat meningkatkan mutu pengeluaran. Suatu pengeluaran itu akan lebih mudah, cepat, kualiti barangnya lebih tinggi dan hanya diproses dalam masa yang singkat. Contohnya, sistem penempahan tiket penerbangan. Penembahan tiket penerbangan ini mudah dilakukan, cepat dan tepat. Selain itu, syarikat penerbangan juga dapat mengawal perjalanan penumpang di seluruh pelosok dunia hanya dengan menggunakan teknologi maklumat. Okey, kepentingan dalam bidang pengeluaran yang kedua adalah dapat membantu bidang pengeluaran dari segi promosi dan periklanan barang. Hal ini kerana teknologi maklumat dapat membantu untuk meluaskan periklanan dan promosi produk ke seluruh pelosok dunia. Malah, ada yang menyatakan bahawa media komunikasi dan periklanan saling memerlukan kerana hasil daripada periklanan merupakan hasil pendapatan kepada agensi media. Dan sekiranya media komunikasi tidak digunakan, maka banyak produk dan perkhidmatan tidak akan diketahui oleh orang ramai. Dan yang terakhir, kepentingan teknologi maklumat dalam bidang pengeluaran adalah dapat mencipta idea yang inovatif untuk membantu sesuatu produk yang baharu. Teknologi maklumat juga penting kepada seseorang kerana ia adalah platform yang sesuai untuk memotivasikan diri sendiri, memberi idea dalam usaha mengeluarkan sesuatu produk yang baharu. Maklumat yang dicari terdiri daripada aspek sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, pertanian dan sebagainya. Oleh itu, mesej dan kandungan yang dicari adalah amat penting untuk dijadikan pencetus idea untuk seseorang individu atau sebuah syarikat untuk membuat sesuatu produk yang baharu dan berkualiti dan dapat memikat hati pemilih, lalu ia dapat memperbaiki keadaan ekonomi sesebuah negara. Okey, itu saja daripada saya. Sebenarnya saya akan meneruskan pembincangan ini dengan pembincangan kawan saya. Dengan itu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Syekh Ahmad, nombor matrik 058725. Okey, saya akan menyambung perbincangan tentang kepentingan teknologi maklumat. Okey, tajuk saya adalah perdagangan. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah membantu menganalisis penyampaian. Huraian dia dapat membuat analisis pencapaian perniagaan dengan cepat dan mudah. Kerana kita tak perlu ambil cari pen ataupun buku untuk membuat analisis.
kita hanya memerlukan telefon bimbit ataupun laptop untuk membuat analisis. Selain itu, dapat data boleh diperolehi secara real time. Apabila kita ada kemudahan telefon bimbit, kita dapat memperolehi data secara real time. Oleh itu, syarikat itu boleh mengetahui rugi ataupun untung. Apabila kita dapat mengetahui data-data, berapa ambil data, kita tahu sama ada kita untung ataupun rugi. Okey, secara tak langsung kita dapat memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Apabila kita rugi tu, kita buat yang terbaik lagi supaya kita tak ulang apa yang kita rugi tu. Okey, poin yang kedua, meluaskan pasaran. Bermaksud mengembangkan perdagangan ke negara-negara lain dengan penggunaan teknologi moden seperti internet dan e-dagang. E-dagang ni bermaksud proses menjual dan membeli dalam talian online seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Okey, tambahan lagi, apabila kita ada kemudahan ni, kita boleh mengeksport barang ke seluruh dunia. Okey, poin seterusnya, meningkatkan daya saing. Menjadikan perdagangan dan usahawan lebih berdaya saing, maju dan sentiasa terbuka ruang dan peluang. Okey, apabila kita ada sesuatu kemudahan, kita akan semangat bersaing antara satu sama lain untuk menghasilkan produk ataupun sesuatu barang yang baru. Okey, slide seterusnya, kepentingan teknologi dalam perhubungan. Ada 3 poin. Poin yang pertama, memudahkan urusan jual beli. Hal ini kerana dengan kemajuan teknologi ini, kita dapat membeli sesuatu barang secara online sahaja dan tidak perlu datang ke kedai. Okey, dengan kemajuan ini kita sangat mudah untuk menjual dan membeli. Kita dapat membeli secara e-dagang seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Okey, poin yang kedua, memperolehi maklumat dengan mudah dan cepat. Hal ini kerana dengan kemajuan teknologi ini, manusia dapat memudahkan dalam suatu perbincangan. Okey, untuk siapa nak berjumpa ataupun nak meeting apa-apa pun, kita dapat meeting secara maya, tidak perlu face to face. Okey, serta dapat mencetuskan idea atau bertukar pendapat antara satu sama lain. Okey, apabila kita melalui perbincangan itu, kita dapat mencetuskan idea dan bertukar pendapat antara satu sama lain. Okey, poin yang ketiga, penjimatan kos. Hal ini kerana keseluruhan proses komunikasi lebih mudah, cepat dan efisien serta dapat menjimatkan kos. Okey, apabila kita nak berhubung ni, kita tak perlu keluar duit untuk beli minyak kereta ataupun motor. Kita tak perlu, kita hanya berbincangan dalam maya sahaja. Okey, itu boleh menjimatkan kos. Serta perbincangan boleh dibuat secara maya walaupun di lokasi berlainan. Walaupun kita duduk berjauhan, kita dapat bersatu untuk membuat perbincangan tersebut, untuk berjumpa tersebut. Okey, untuk slide seterusnya, slide terakhir, kepentingan teknologi dalam pekerjaan. Terdapat 3 poin juga. Poin yang pertama, dapat membantu penyimpanan data atau pelbagai maklumat. Hal ini kerana manusia mempunyai sifat yang terbatas, iaitu tidak dapat menyimpan pelbagai perkara. Kerana manusia ni terkenal dengan sifat nasia, iaitu sifat mudah lupa. Oleh itu, dengan kemajuan teknologi ini, kita dapat menyimpan pelbagai maklumat dan data dengan selamat. Oleh itu, kita dapat simpan data ni dalam online melalui laptop ataupun telefon bimbit. Poin yang kedua, memperluaskan skop pekerjaan. Membolehkan organisasi pekerjaan daripada berurusan secara fizikal kepada secara maya. Ini secara online, menjual beli secara online. Seperti macam e-dagang juga lah. Okey, membolehkan organisasi mendapat jumlah pelanggan yang lebih ramai meliputi jaringan dunia. Okey, apabila kita buat online ni, semua pelanggan kita dapat membeli dan menjual meliputi jaringan dunia. Okey, poin yang terakhir, menjimatkan kos operasi dan masa. Huraian dia, hal ini kerana menjimatkan kos operasi dan masa amat berkait rapat dalam kemajuan teknologi maklumat. Contohnya, okey, saya beri contoh pertanian. Pada zaman dulu,
untuk proses memungut hasil padi sangat lambat kerana hanya menggunakan tangan. Okey, pada zaman dulu, zaman nenek moyang ataupun zaman abah-abah kita, zaman dulu hanya memungut hasil padi tu hanya menggunakan tangan. Namun pada zaman ini, para petani boleh menggunakan pengangkutan mesin padi untuk memungut hasil padi. Okey, pada zaman ini kita boleh menggunakan pengangkutan mesin padi untuk memungut hasil padi. Hal ini dapat menjimatkan kos operasi dan masa. Okey, setakat ini sajalah perbincangan kami pada hari ini. Okey, minta maaf anda tersilap bicara. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.